Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara menerusi, hormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar, rakan-rakan saya, pimpinan Pusat PAS KAP dan Keadilan, Ketua PAS Kawasan, Ketua Cabang Keadilan Labuan, seterusnya yang kita raikan, tuan-tuan dan puan-puan penduduk Labuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran pada Tuhan atas kurnianya hari ini kita dapat berhimpun dalam majlis yang tak dapat nak dihalang oleh Barisan Nasional. Dia boleh buat apa saja. They can put the blockade there. Ya. Dia boleh nafikan dewan-dewan. Saudara sekalian, besok hari Malaysia, ya, kali yang ke-49. Sepatutnya kita dah mencapai satu tahap umur yang begitu matang, 49 tahun, ya. Tetapi ada anak muda kita nak masuk Sabah pun tak boleh. Bagaimana ini boleh berlaku? Apa salah saudara kita yang disebut oleh saudara Azmin tadi ditahan? Adakah dia pemberontak? Adakah dia seorang bankrupt? Tak ada apa-apa. Sepatutnya atas nama besok kita nak menyambut Hari Malaysia, semua pintu masuk kita ni dibebaskan untuk seluruh rakyat Malaysia untuk bergerak. Betul atau tidak? Ini tidak munasabah, tidak patut berlaku. Tapi itulah, setelah 49 tahun perkara ini masih berulang. Jadi kita rasa kita kena buat perubahan. Hari ini kita datang untuk membawa, ya, cerita perubahan, untuk excite tuan-tuan, membuat saudara-saudari teruja untuk membuat perubahan. Ya, jarang-jarang kita dapat berhimpun di Labuan ini. Dan kali ini nampaknya, ya, ini kalilah, ya. Ya. Kita tak boleh berterusan dengan parti pemerintah yang sedia ada. Apatah lagi dengan Perdana Menteri yang satu ni. Ya. Flip-flop Prime Minister. Berubah-ubah pendirian. Negara kita tidak akan dapat kukuh mantap diyakini kalau mempunyai seorang Perdana Menteri yang bersikap tidak yakin. Apabila ditegur oleh timbalan Perdana Menteri, dia ubah pendirian. Dasar-dasar yang dia kemukakan dirombak dalam masa yang singkat. Janji-janji yang kononnya ditepati, tidak ditepati. Ini Perdana Menteri kita. Saya masih ingat lagi pada Disember 2009, di atas meja kami di Dewan Rakyat di Parlimen diletakkan satu rang undang-undang setebal ini, tuan-tuan. Beratnya hampir 1 kilo, ya. Rang undang-undang Akta Cukai GST. Tentulah kita bantah, sebab rakyat bantah. Tetapi kenapa dikemukakan? Kerana beliau, Perdana Menteri, berkeyakinan apa yang dia nak boleh dilaksanakan. Lalu dibentangkan bacaan kali pertama, terletak atas meja kami. Katanya akan dibaca kali kedua, maksudnya diluluskan dalam sidang seterusnya Mac 2010. Rakyat bantah. Rakyat tidak ditanya sebelumnya. The people was not consulted. Tetapi dia push, dia lajakkan juga. Datang persidangan bulan Mac 2010, tak ada, tidak dibentangkan. Rang undang-undang itu masih ada atas meja kami. Datang sidang bulan Jun, ada lagi, tak dibentangkan. Datang sidang bulan 12, bulan Oktober, bajet, ada lagi, tak dibentang. Sampai hari ini, tuan-tuan, sampai last punya sidang, rang undang-undang pun hilang. Saya nak sebut, tuan-tuan, setelah hampir 3 tahun dibentangkan, dia tidak berjaya untuk menepati janjinya. Not that we agree, bukan kita bersetuju GST, tetapi kenapa beliau bentangkan, kemudian dia tarik balik. Ini seorang Perdana Menteri flip-flop yang tak menepati janji dia. Dia tak sampai 3 tahun. Ya, itu tak apalah. Tahun lepas juga, sekitar bulan 8,
dia umumkan satu kerjasama PAS pula dah. MAS, MAS dengan AirAsia. Ini polisi baru dia untuk menggabungkan dua syarikat penerbangan ini. Dengan bangganya dia buat kenyataan bahawa ini akan merupakan satu mega merger, dia akan menguasai industri penerbangan dan sebagainya. 6 bulan kemudian sekalian, tiba bulan Mac, merger ini putus balik. Najib tak mampu mempertahankan dasar yang dikemukakan. 6 bulan tolak, putus, hancur, janji tak ditepati. Ini Najib. Bulan Oktober, masa membentangkan bajet, dia kemukakan suatu dasar baru yang cukup penting melibatkan 1.2 juta rakyat Malaysia yang terdiri daripada kalangan awam, iaitu skim baru perkhidmatan awam, ya, SBPA. Cukup cantik, tuan sekalian. Kami sebagai ahli pembangkang duduk dalam dewan, bila dia bentang itu ahli parlimen BN tepuk meja macam nak roboh. Saya tengok, ya, ketua pembangkang tunduk saja. Ini macam susahlah kita dengan kaki tangan awam. Akan dilaksanakan pada 1 Januari 2012. Semua kaki tangan awam kena tanda tangan, kena ambil option. Kalau tidak, kekal skim lama. Datang 1 Januari, dilaksanakan. 15 Januari, skim itu, dasar baru ini yang dijanjikan oleh PN, ditangguhkan, digantung. Apa? 15 hari je dasar bertahan, tuan-tuan. What kind of Prime Minister are you talking about? Janji flip-flop. Never thought through. Dia tak fikir habis. Dia shock saja. Dia dengar dia punya penasihat kata ini bagus, ya, KSN akan dapat tambah gaji 40,000. Of course KSN suka. Jusa-jusa ni dapat naik antara 5 hingga 20,000. Tak ada jusa yang gila yang tolak. Tapi kaki tangan awam yang di bawah. Rupanya, tuan-tuan, yang dinafikan hak. Mereka dapat kenaikan sampai RM17 saja, tuan-tuan. Itulah mereka marah, ya. 15 hari saja dasar ini dilaksana. Gantung, katanya review balik. Rupanya, tuan-tuan, Najib pentadbiran, you perkenalkan dasar baru, tak pernah bincang. Dia ikut kepala dia aja, ikut nasihat APCO, ya, tim Yahudi sana tu. Dia ikut APCO, tidak bincang. Sampai QPEX kata apa? Najib, if you proceed with this SBPA, BN will lose. Oh, dia takut yang tu, tuan-tuan. Dia kata kaji dulu 3 bulan. Tak sampai 3 bulan, tuan-tuan, pada 18 Mac this year, tarik balik dasar itu. Janji tak ditepati. Dalam tahun ni nak sambut merdeka, janji ditepati. It took them 3 months tak sampai untuk ubah satu dasar. Not a good Prime Minister. Ya. Kemudian dia umumkan Selangor tak akan dibagi bantuan pendidikan PTPTN kerana Pakatan Rakyat menolak. Maka diumumkan mana-mana institusi pengajian tinggi Selangor tak dapat PTPTN. Di dasar baru diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi. Bisinglah dunia, tuan-tuan. 3 hari tarik balik. Dasar apa yang hanya lasted 3 days? BN punya kerja, tuan-tuan. 3 hari tarik balik. Dia malu, dia bagi excuse. Now kita dah hajar Selangor, baru dia bersedar. Itu alasannya, tuan-tuan. Dah menunjukkan pemikiran mereka flip-flop. Mereka tidak fikir terus. Mereka ingat orang rakyat akan terima. Dia ingat rakyat bodoh macam dulu. So ini BN yang tak menepati janji. Kerana mereka buat janji karut marut. Ada satu lagi janji yang lagi karut. Dia tak bagi Prime Minister umum. Deputy ke, dia suruh Presiden MCA cuah soilet. Cuah soilet umum apa? Kerajaan akan melaksanakan satu skim kebajikan kepada warga negara yang tidak bekerja akan mendapat peruntukan. My God, this is the best policy. Kalah PAS punya negara berkebajikan, tuan-tuan. We introduce negara berkebajikan. Cuah soilet introduce much better. Kami pun keluar kabut, tuan-tuan. Kami dalam PAS bincang apa ni? Cuah soilet has become better. Within 24 hours dia tarik balik, tuan-tuan. Tak sampai 24 jam dasar baru tarik balik. What kind of government are they talking about? Tak betul ni, tuan-tuan. Ini satu kerajaan yang tidak berfikir. Dan banyak lagi, tuan-tuan, perkara yang mereka buat, mereka tarik balik. So we cannot allow this kind of government to come,
to continue in power. Sebab itu kita datang kepada tuan-tuan untuk mengajak Labuan ini menjadi sebahagian, a strong component of this movement to Putrajaya. Boleh atau tidak? We need you. Sincerely, we need you. Ya, kerana we need the numbers. Ya, dan saya yakin Labuan juga ada masalah-masalah yang perlu ditangani. Tadi Tan Sri Kadir pun sudah sebut, ya, dan kita ada tokoh-tokoh kita ada penyokong-penyokong kuat kita di pulau ini yang mahu bekerja. Kita dah bagi peluang pada BN, ya, untuk mengendalikan Labuan ini, ya, tetapi dengan wakil-wakil rakyat pun tuan-tuan, ya, yang tuan-tuan sendiri kenal. Saya tak nak mengaku saya kenal dia, tuan-tuan lebih kenal, ya. Hari ini sibuk cerita tentang kerapan dia, dan heboh pula hari ini katanya dia dah clear dia punya hutang. Bagus juga tu. Nak bertanding balik ke tuan-tuan? Saya harap dia bertanding balik supaya lebih mudah kita menang di sini, ya. Besok hari ulang tahun sambutan Hari Malaysia, tuan-tuan. Jadi ini sebagai suatu permulaan yang sungguh cantik kita di Sabah, di Labuan, di Sarawak dan seluruhnya di Malaysia, ya. Kita kena bekerjasama, ya. Kita parti komponen Pakatan Rakyat, ya, mengambil jalan yang paling cantik untuk menemukan ketiga-tiga kami yang semua orang kata can never be bed mate, tak boleh tidur sebantal. Tetapi kita dah buktikan dengan jayanya tidur kita aman, mimpi kita dapat kita terjemahkan dalam bentuk program dan kejayaan di negeri-negeri yang kita takbir, ya, bukan teori lagi, bukan retorik lagi. Jadi saudara sekalian, kita nak ubah, bukan hanya di 4 negeri yang kita sedia ada, ya. Johor sudah bergerak ke arah perubahan, Sabah menunggu saja saat dibubarkan parlimen, tuan-tuan, dan Labuan saya yakin dengan ramai kita hari ini kita boleh sama-sama bergerak. Jadi bantulah kita bekerja kuat, dan insya-Allah God willing semua usaha kita akan diberikan kejayaan dan selamat maju jaya kepada tuan-tuan yang ada di Labuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.